Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Alijurah 17 September bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin, dan berikut tajuk utama malam ini. Anggota JPJ dirempuh, penunggang motosikal tiada lesen. Juga sendiri buat hutang, sendiri rosakkan motosikal. Seorang anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ cedera selepas dirempuh seorang penunggang motosikal dalam operasi sekatan jalan raya di kilometer 28 Lebuh Raya Seremban, Port Dickson pagi tadi. Siasatan mendapati penunggang motosikal tiada perlindungan insurans dan tiada lesen memandu kompeten CDL. Kejadian melibatkan seorang penunggang motosikal jenis Yamaha Y125ZR yang melanggar sekatan dan merempuh anggota bertugas kira-kira jam 11 pagi tadi. Penunggang motosikal tersebut masih mempunyai 2 senarai hitam masih aktif dan telah diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Terdahulu, tular video memaparkan anggota JPJ yang sedang bertugas terpelanting dan terhantuk di kepala akibat dilanggar penunggang motosikal yang cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Aksi tular penunggang P-Hailing merosakkan motosikal miliknya di kawasan pusat beli-belah di Puchong berpunca tidak berpuas hati. Kenderaan itu hendak ditarik kerana tertunggak hampir 3 tahun. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 3.10 petang pada 11 September lalu. Menurut polis, tindakan merosakkan motosikal itu disebabkan pemilik motosikal tidak berpuas hati dengan penarikan motosikal disebabkan mempunyai tunggakan bayaran selama 34 bulan. Selepas berkelakuan kasar, pemilik motosikal menyerahkan sendiri kenderaannya kepada ejen tarik kenderaan. Sebelum ini, tular video memaparkan seorang rider Foodpanda yang merosakkan motosikalnya dengan menyepak sehingga pecah beberapa bahagian motosikalnya. Polis buka kertas siasatan berhubung Himpunan Selamatkan Malaysia yang berarak lebih 2 km dari Kampung Baru ke pusat beli-belah Sogo semalam. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata setakat ini pihaknya sudah mengenal pasti 25 individu yang terlibat dalam perhimpunan itu. Menurut beliau, mereka adalah termasuk 16 individu yang berucap pada perhimpunan itu. Polis telah menghubungi 22 individu setakat ini dan 6 daripada mereka akan memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi esok. Antara 6 individu yang akan memberi keterangan adalah Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional MN Datuk Tun Faisal Ismail Aziz dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Taman Medan Dr. Afif Bahardin. 6 ni setakat ni memang yang terlibat sekali ya. Ada seorang YB dalam tu. YB yang setuju untuk bagi keterangan esok lah. Ada seorang YB, ada seorang penggerak utama dia, Datuk pun ada seorang ni. Tu kita akan Beliau berkata demikian selepas hadir pada majlis penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontijen Kedah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah hari ini. Susulan kenaikan harga bahan mentah sejak kira-kira 8 bulan lalu, tinjauan berita Alijurah di beberapa kedai makan sekitar Kuantan mendapati peniaga mendakwa tersepit dengan kenaikan kos bahan mentah tersebut. Antara barangan keperluan paling ketara menunjukkan peningkatan adalah beras dan gula. Seorang peniaga Nur Azli Hazaidi 34 tahun berkata harga beras tempatan mengalami kenaikan antara 6 hingga 9 ringgit sejak 3 bulan kebelakangan ini untuk pek 5 kilogram. Menurut Nur Azliha, kenaikan harga barang mentah sejak akhir-akhir ini memang memberi kesan kepada semua kedai makan di Bandaraya Kuantan. Sangat-sangat bagi kesan dari segi beras,
bahan mentah, bawang tu kita kira tak apalah naik, nak buat macam mana kan. Naik ke tak naik, terpaksa sebab kita nak pakai. Kalau macam beras ni sangat-sangat terasa. Seorang lagi peniaga, Nur Azlinda Abdul Razak, 45 tahun pula memaklumkan ketika ini beliau masih mampu bertahan untuk mengekalkan harga ditawarkan di kedainya buat masa ini. Namun katanya jika harga barangan keperluan seperti beras dan bahan mentah terus meningkat, beliau mungkin terpaksa menaikkan harga. Masa sekarang ni saya boleh menampung lagi lah. Tapi kalau dah akan datang, dah akan naik lagi, rasanya saya terpaksa ambil alternatif lain lah. Menaikkan harga sedikit barang. Bagi Suzana Mat Yasim, 57 tahun, yang berniaga sejak lebih 20 tahun lalu pula mendakwa kenaikan harga barangan sekarang di luar kawalan. Akui tersepit dengan situasi itu, beliau bimbang sekiranya menaikkan harga boleh mengakibatkan kehilangan pelanggan, terutamanya pelanggan tetap. Memang kalau kita fikir macam ni, tempat ni kita tahu majoriti yang datangnya B40, kita nak naik, punya sale kurang lah. Jadi kita tak naik, harga macam tu juga. Jadi kita punya macam katalah, untung kita selalunya kata lebih, kurang lah jadi. Sebab harga sama, naik harga tak naik harga. Mereka semua berharap kerajaan dapat membantu menstabilkan bekalan dan harga bagi mengelakkan peniaga dan pelanggan terus terbeban. Tiada lagi rundingan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua isu yang berkait dengan Perjanjian Malaysia 1963 segera dilaksanakan. Tegasnya, semua menteri dalam kabinetnya sudah maklum akan pendirian dan tanggungjawab kerajaan perpaduan untuk melaksanakan janji yang telah dimeterai ketika pembentukan Malaysia pada 60 tahun lalu. Alhamdulillah, dengan kerjasama rakan-rakan, hampir keseluruhannya dapat diselesaikan. Ada beberapa perkara yang lain yang saya telah beri jaminan. Bukan untuk dirunding, untuk menafsirkan, tetapi untuk melaksanakan. Saya tidak mahu ada perasaan di Sabah atau Sarawak bahawa orang-orang Semenanjung itu meminggirkan. Kami generasi baru, kami generasi yang mahu melaksana dan memperkotakan apa yang dikatakan. Apa yang dimeterai oleh bapa-bapa kita, tanggungjawab kita itu melaksanakan sebagai satu bangsa Malaysia yang hebat dan terkenal. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena sambutan Hari Malaysia 2023 di Kuching malam semalam. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah RM1 bilion bagi melaksanakan projek memperkasa sempadan Sarawak dan Sabah susulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kalimantan. Jakarta telah memutuskan untuk membina ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dan kita tidak mahu ketinggalan memanfaatkan kemudahan itu untuk memajukan lagi sepadanan Sabah dan Sarawak. Untuk itu saya telah luluskan tambahan dari kelulusan projek yang banyak di Sabah dan Sarawak ini. Tambahan lebih RM1 bilion lagi pembangunan. Saya telah tugaskan kepada Perdana Menteri Sri Fadilah untuk memastikan, menyegerakan dan tidak ada alasan sama sekali melengahkan Ben Borneo supaya selesai lebih cepat dari perjangkaan yang ditetapkan dulu. Kita telah lebih maju di sebagian Sarawak, tetapi ada beberapa peringkat yang harus dibereskan, terutama di Sabah. Dalam majlis sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memberi jaminan bahawa semua aduan yang telah disampaikan oleh rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika kembara kenali Borneo minggu lalu akan diselesaikan. Menurutnya, kesemua isu berbangkit itu akan diteliti sebaik mungkin dan ditangani oleh seluruh jentera kerajaan yang ada termasuk Kerajaan Sarawak dan Sabah.
Datuk Seri Anwar mengakui beliau kini terbeban dan perlu memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Apatah lagi setelah baginda Tuanku berbicara dengan linangan air mata terkesan dengan kasih sayang rakyat dari kedua-dua negeri itu. Saya dan Perdana Menteri terbeban dari lawatan ini. Kerana baginda yang Pertuan Agong berikan semua surat-surat ini hantar kepada Tuan. Itulah kasih rakyat ini, dan saya terpaksa tipu korban tebal, dan saya nak bagi jaminan insya-Allah saya akan arahkan seluruh jentera teliti setiap surat dan akan kita cuba selesaikan. Yang mana yang akan tinggal, yang susah, saya akan kirim kepada Ketua Menteri IGP dan Presiden Abang Johari. Pada 3 hingga 13 September lalu, Al-Sultan Abdullah, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta keluarga telah mendekati rakyat Sabah dan Sarawak menerusi kempen Kenali Borneo. Menerusi jelajah selama 11 hari itu, baginda memandu sendiri perjalanan sejauh 2,154 km menyelusuri lebuh raya Pen Borneo dan sempat singgah bermalam di negara Brunei Darussalam. Satu kertas cadangan telah dimajukan kepada Kementerian Kerja Raya KKR untuk melaksanakan tender prakelayakan pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo LPB Sabah dan Sarawak secara fast track. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sistem tersebut dengan penetapan awal kriteria kontraktor akan memendekkan proses perolehan sekaligus menjamin kontraktor yang dilantik adalah daripada syarikat yang diyakini. Selaku penyelaras projek Pen Borneo di kedua-dua negeri itu, Datuk Seri Fadilah menjelaskan sistem tender terbuka sebelum ini melambatkan proses perolehan dengan jumlah permohonan projek yang terlalu banyak. Sebab kadar perolehan, kalau kita membuat open tender, ianya akan mengambil masa. Pertamanya, kita kalau tender yang masuk banyak, maka penilaian itu lebih makan masa. Jadi apa yang saya cadangkan ialah untuk kita membuat pre-qualified tender. Maknanya tender akan dibukakan dengan kita meletakkan kriteria. Jadi siapa yang berminat masuk. Kemudian akan dikenal pasti siapa yang layak. Bila di kalangan yang layak itu nantilah baru akan dipanggil untuk memasuki tender yang sebenarnya. Itu yang dicadangkan. Jadi diharapkan kalau itu berlaku ianya akan lebih cepat. Jadi kita akan dapat kontraktor yang lebih reliable dalam melaksanakan. Kita tak mahu kalau open tender biasanya ramai yang masuk tapi akhirnya kriteria kontraktor itu mungkin tidak se-reliable dan akhirnya akan menjejaskan pelaksanaan projek. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Karnival Sara Hidup Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Hikmah Kuching pada Ahad. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agar Datuk Seri Fadilah Yusof selaku Menteri bertanggungjawab kepada projek pembangunan di Sabah dan Sarawak untuk mempercepatkan penyiapan projek lebuh raya Pen Borneo awal daripada yang dijadualkan. Untuk rekod, tahap siap projek Pen Borneo Fasa 1 Sarawak kini hampir mencapai 98% daripada 11 pakej kerja kontrak sepanjang 786.41 km. Sementara setakat Ogos, projek Fasa 1 Sabah melibatkan 15 pakej kerja kontrak berada pada tahap 82% pembinaan dengan jarak sejauh 706 km. Secara keseluruhan, laluan sepanjang lebih 1,490 km ini dijangka siap pada tahun 2024 untuk Sarawak dan tahun 2025 untuk Sabah. Dalam pada itu, penganalisis politik Mujibur Abdul Muiz melihat usaha yang dilakukan kerajaan dalam membaik pulih serta melaksanakan perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu langkah yang tepat untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Jelasnya, ia bukan sahaja dapat menyokong aspirasi pembangunan di Sabah dan Sarawak, namun sebagai satu komitmen kerajaan dalam menyemai perpaduan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
Saya rasa ini akan memberikan lebih banyak sokongan dan justifikasi kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk memberikan legitimasi dan sokongan berterusan pada kerajaan yang ada. Dan ini barangkali akan mampu untuk merapatkan semula jurang pembangunan dan juga meningkatkan hubungan baik serta integrasi nasional di antara kedua wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tambahnya, berdasarkan janji yang bakal dikotakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu juga secara tidak langsung akan memperbanyakkan lagi perbincangan di antara Sabah serta Sarawak untuk meneroka sumber yang boleh diutamakan bagi memajukan kedua-dua negeri tersebut. Ia sekaligus membuatkan sokongan rakyat berterusan kepada kerajaan perpaduan dan menstabilkan politik negara. Sementara itu, beliau turut menyarankan agar lebih banyak pemimpin meneruskan jejak yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah seperti menerusi program Kembara Kenali Borneo untuk mendekati rakyat terutama di kawasan pedalaman. Ia bukan sahaja dapat memenangi hati rakyat, malah dapat membuka mata untuk lebih menumpukan projek-projek penambahbaikan demi manfaat rakyat Malaysia. Semua pihak agar lebih bertanggungjawab dan tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan ucapan yang boleh mencetus perbalahan, ketegangan serta kegelisahan dalam masyarakat. Ia termasuk mengeluarkan kenyataan yang menyentuh urusan agama Islam dan kefatwaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, sebarang perkara membabitkan urusan agama, khususnya di bidang akidah dan syariah, hendaklah diserah serta dirujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri dan para ilmuwan yang diperakui kepakarannya dalam disiplin ilmu itu. Katanya, semua pihak dipohon untuk menghentikan perbalahan serta persengketaan yang boleh memusnahkan perpaduan dan keamanan negara. Semua pihak perlu bersatu hati untuk membangunkan negara agar lebih maju, makmur, berdaya saing dan aman sentosa. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata beliau turut menjunjung tinggi titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang menggesa semua pihak terutama pemimpin politik agar mengambil tanggungjawab untuk memperkukuh perpaduan demi kesejahteraan negara. Beliau juga berkata semua pemimpin perlu akur serta menghayati titah Sultan Sharafuddin dengan sepenuh hati supaya tidak memperalat agama bagi meraih sokongan dan pada akhirnya rakyat akan menjadi mangsa kepada perbalahan orang politik. Pada 12 September lepas, Sultan Sharafuddin menitahkan rakyat khususnya pemimpin politik agar segera menghentikan perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab demi memelihara perpaduan rakyat di negara ini. Titah Sultan Selangor ini kerana baginda tidak sanggup melihat rakyat berpecah belah disebabkan oleh tindak tanduk sesetengah pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab. Namun ini tidak bermaksud Sultan Sharafuddin menyebelahi mana-mana pihak atau parti. Baik, selepas ini bayi baru dilahirkan ditemui selamat di bawah. Alhamdulillah bertemu kembali. Sempena sambutan 40 tahun penubuhan Bank Islam, institusi perbankan Islam itu menganjurkan pertandingan mencari harta karun Bank Islam Media Community Drive 2023 yang disertai 160 pengamal media daripada pelbagai agensi media tempatan. Program selama 2 hari itu memulakan jelajah dari Kuala Lumpur dan berakhir di Pulau Pinang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad, Muhammad Muazzam Muhammad berkata, penganjuran program buat kali ke-10 itu dapat mengeratkan hubungan antara institusi perbankan itu dengan pengamal media. Muazzam berkata, selain menghargai para media, Bank Islam juga tidak ketinggalan memberikan khidmat kepada masyarakat termasuk memberikan sumbangan wang tunai kepada pertubuhan kebajikan anak-anak yatim miskin dan hikmah di Gopeng. Sepanjang program tersebut, para peserta perlu melakukan pelbagai aktiviti antaranya menanam sayur menggunakan kaedah hidroponik di My Gopeng Hydro Farmville, Joe Jalil Galleria di RTC Gopeng serta mencari petunjuk sepanjang jalan. Bank Islam juga mengambil kesempatan untuk memberikan sumbangan sebanyak RM40,000 kepada rumah anak yatim dan hikmah itu sendiri. Jadi program ini kami anjurkan bagi merapatkan lagi hubungan silaturahim dan juga menghargai sumbangan dan sokongan daripada media personel dan juga pelbagai agensi media
kepada Bank Islam sepanjang 40 tahun penubuhan Bank Islam. Muazzam berkata penganjuran aktiviti kali ini mendapat sambutan menggalakkan dan pihaknya akan meneruskan program sedemikian pada tahun hadapan dengan aktiviti yang lebih menarik lagi. Bila kita join program ni, kami dengan Islam macam okey lagi rapat lah. Terasa macam ada jalinan kekeluargaan kat situ. Lepas tu kita kenal antara media lain kan. Lepas tu kita boleh jumpa buat kawan dengan daripada media lain daripada Bank Islam. Pada program itu, 10 pemenang dipilih dengan hadiah bagi tempat pertama adalah sebanyak RM5,000 dimenangi kumpulan dari Utusan Malaysia, tempat kedua RM4,000 Utusan TV dan tempat ketiga RM3,000 pula dimenangi bernama. Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang dijalankan di Bertam Resort, Kepala Batas, Pulau Pinang. RM80,000 dekoder MyTV percuma akan diberikan di 168 lokasi seluruh Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Operasi MyTV Broadcasting Sdn Bhd, Azlina Muhammad Yusof, ia bertujuan bagi membantu penonton MyTV menikmati siaran TV tanpa sebarang bayaran dikenakan sekaligus meningkatkan jumlah penonton di MyTV. Platform perkhidmatan free to air ataupun TV percuma ini dapat kita tonjolkan lagi, dan sekiranya jumlah penonton itu dapat dipertingkatkan, maka advertiser ataupun pengiklan-pengiklan akan datang ke platform MyTV untuk mengiklankan produk-produk mereka. Ya. Jadi bila ada customer base ataupun penonton yang tinggi, pengiklan akan membuat investment terhadap pengiklan kepada semua TV station seperti RTM, Media Prima, TV Anja sebagainya, di mana pendapatan iklan ini akan membantu di dalam meningkatkan lagi sustainability ataupun kelestarian TV station dan radio station di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen YP di Shah Alam. Inisiatif yang dijalankan itu adalah usaha untuk menyediakan akses kepada siaran TV dan radio secara percuma dan memberikan pengalaman yang terbaik buat penonton dalam menikmati pelbagai kandungan tanpa sebarang caj bulanan atau komitmen kontrak. Terdapat 17 siaran televisyen tempatan dan 14 siaran radio free to air yang disediakan MyTV. Negara-negara ASEAN dan China perlu mempelbagaikan strategi dalam perdagangan dan pelaburan di rantau ini pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kepentingan itu berdasarkan kepada kedudukan China yang telah menjadi rakan dagangan utama ASEAN selama 14 tahun berturut-turut dan kekal sebagai destinasi ekspor utama Malaysia. Dengan ekspor melebihi RM200 bilion meningkat 9.4% kepada RM210.6 bilion pada 2022. Menurut beliau, ASEAN juga kekal sebagai destinasi menarik untuk pelaburan antarabangsa, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.5% pada 2022 dengan 4.6% diunjurkan untuk 2023. Oleh itu adalah penting bagi ASEAN dan China untuk mempelbagaikan strategi perdagangan dan pelaburan kita. Tambahnya, walaupun wujud ketegangan geopolitik dan pelbagai faktor ketidakstabilan lain, ASEAN perlu menumpukan kepada usaha kolektif terhadap soal keamanan, kestabilan, kemakmuran serantau dan memupuk hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena Expo China ASEAN Char Expo 2023 dan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan China ASEAN Chabis di Nanning, China. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM anjur solat hajat selepas solat maghrib di 3 masjid utama esok, iaitu Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Ia bagi mendoakan kesejahteraan buat mangsa gempa bumi di Maghribi dan banjir besar di Libya serta pendamaian dalam konflik di Sudan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata masjid dan surau
Di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi turut diminta untuk melaksanakan solat hajat pada tarikh dan waktu yang sama. Katanya Jabatan Perdana Menteri mengikuti perkembangan laporan oleh agensi media tempatan dan antarabangsa berkenaan tragedi gempa bumi di Maghribi, banjir besar yang melanda Libya termasuk konflik di Sudan. Beliau dan seluruh warga Jabatan Perdana Menteri merakamkan ucapan takziah buat semua mangsa dan seluruh ahli keluarga serta mendoakan kemudahan dan kelancaran bagi urusan mencari dan menyelamat mangsa khususnya di Maghribi dan Libya. Datuk Dr. Muhammad Naim seterusnya menyeru umat Islam untuk bersama-sama mendoakan kesejahteraan buat seluruh rakyat Maghribi dan Libya serta menghulurkan apa jua bentuk bantuan kepada mangsa-mangsa yang menghadapi ujian susulan bencana tersebut. Baik, kita beralih ke berita antarabangsa. Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemui selamat di bawah runtuhan akibat ribut Daniel di Libya. Paling mengejutkan, bayi itu sudah terperangkap selama 4 hari. Bayi itu masih bertali pusat ditemui pasukan penyelamat ketika operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Tular di media sosial menunjukkan pasukan menyelamat berjaya menjumpai mangsa di celah runtuhan selepas mendengar bayi menangis. Selepas dikeluarkan, badan bayi itu diselaputi debu runtuhan. Sehingga kini tiada waris datang menuntut bayi berkenaan, berkemungkinan keluarga maut dalam bencana dahsyat itu. Bayi perempuan itu kini berada di hospital untuk menerima rawatan lanjut. Setakat ini, banjir besar melanda Libya, terutama di Derna telah mengorbankan 11,300 orang, manakala hampir 40,000 orang lagi hilang tempat tinggal. Sementara itu, di Itali, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun terbunuh selepas serpihan pesawat tentera udara Itali yang terhempas terkena kenderaan yang dinaikinya bersama keluarga. Kejadian berlaku ketika pesawat itu membuat penerbangan aerobatik berhampiran lapangan terbang Turin. Juruterbang itu berjaya melenting keluar dari pesawat dan terselamat. Manakala ibu dan bapa serta seorang lagi kanak-kanak lelaki dimasukkan ke hospital Turin akibat melecur. Pesawat itu dilaporkan terhempas sejurus berlepas. Kejadian berlaku ketika pasukan aerobatik tentera udara Itali membuat pertunjukan udara sempena ulang tahun ke-100 pasukan itu. Video yang tular di media sosial menunjukkan pesawat berkenaan tersasar daripada 9 kelompok pesawat yang lain sebelum terhempas dan terbakar. Ekoran kejadian itu, pertunjukan berkenaan dibatalkan serta-merta. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.